Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah malam ini bersama saya Khadiza Faisal. Mungkin ramai yang sukar mempercayai visual kehijauan yang anda saksikan sebentar tadi adalah di Makkah Al-Mukarramah. Visual itu dirakam sendiri oleh wartawan Berita Al-Hijrah Sri Eva Mustafa Al-Bakri dan jurukamera Mazian Seman yang kini berada di Tanah Suci. Tinjauan mereka mengesahkan fenomena itu yang juga tular di media sosial baru-baru ini. Dua tanah haram yang terkenal sebagai kawasan tandus kini menghijau dan semakin subur. Ikuti laporan eksklusif ini. Sejak Disember 2022, beberapa bahagian di Riyadh telah menyaksikan kerpasan iaitu hujan batu dan salji yang terhasil daripada pemeluapan wap air pada kadar yang hampir berterusan untuk tempoh yang lebih panjang berbanding tahun sebelumnya. Fenomena luar biasa itu merentasi Mesir dan utara. Keadaan itu mengakibatkan ketidakstabilan atmosfera yang berulang di barat Saudi dan hujan lebat berterusan serta luar biasa menyebabkan kawasan gurun di Makkah dan Madinah mula menghijau. Imej menakjubkan itu turut dirakamkan oleh satelit Sentinel-2 di bawah program Copernicus Sistem Pemantauan Bumi Kesatuan Eropah EU. Kehijauan itu juga boleh dilihat di kawasan berhampiran manasik haji iaitu di Arafah, Mina dan Muzdalifah. Bagi agamawan pula, kehijauan Makkah dan Madinah petanda kiamat. Dan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan ini juga di antara tanda akhir zaman. Apa juga perkara yang berlaku di keliling kita, bahkan termasuk bukit batuan menghijau ini, kita jadikan ia untuk kita kembali kepada Allah, menggunakan akal kita, kehidupan kita, jiwa kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Azihar yang berulang-alik ke Tanah Suci sejak tahun lalu, kejadian pokok-pokok tumbuh segar di Tanah Suci itu mula dikesan awal tahun ini. Mengikut dunia moden, faktor taburan hujan, suhu yang lembap dan perubahan iklim menyumbang kepada kehijauan di Arab Saudi atau lebih tepat lagi di Makkah dan Madinah. Dan dalam Islam, perkara ini telah dijangka tanda-tanda dunia menghampiri kiamat. Kedua-duanya betul kerana dunia semakin tua. Wallahu a'lam. Sarifah Mustafa Al-Bakri dan jurukamera Mazian Seman, Makkah Al-Mukarramah untuk TV Al-Hijrah. Dari Arab Saudi kita beralih pula ke Pakistan. Tekanan ekonomi akibat nilai mata wang jatuh merudum dan inflasi tertinggi dalam masa beberapa dekad mula dirasai rakyat negara itu. Di Karachi, rakyat Marhain dilapor terpaksa beratus hingga 3 jam semata-mata untuk membeli gandum bersubsidi. Rata-rata mereka termasuk golongan yang mempunyai pekerjaan tetap tidak mampu membeli barangan keperluan yang harganya melambung akibat inflasi. Apa sudah jadi kepada ekonomi Pakistan? आज के दौर में आम आदमी ना दूध ले सकता है, ना चीनी ले सकता है, ना दाल खा सकता है। जो एक नेसेसरी ज़रूरियात है एटलीस्ट वो तो पूरी कर ही नहीं रहा। बस गुजारा तो बहुत मुश्किल है कि रोज़ दिहाड़ी लगाने वाले हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं और 2-2, 3-3 घंटे लाइनों में लग के हमें आटा लेना पड़ता है। Itu rintihan rakyat Pakistan. Rata-rata mereka menyifatkan situasi ini tidak pernah mereka hadapi sebelum ini. Malah mereka bimbang situasi kekurangan gandum dan bahan keperluan lain akan berlarutan hingga Ramadan ini. Ketika ini ribuan kontena yang mengandungi bahan makanan, keperluan, bahan mentah dan peralatan perubatan terkandas di pelabuhan Karachi. Ia gara-gara krisis tukaran mata wang atau lebih spesifik kekurangan mata wang dolar Amerika di dalam negara itu yang mengakibatkan bank enggan mengeluarkan surat pelepasan kredit untuk pengimport. Pakistan juga berdepan dengan krisis hutang. Dengan hutang negara mencecah 274 bilion dolar Amerika atau hampir 90% keluaran dalam negara kasar, kepimpinan Pakistan kini bergelut dalam berdepan situasi ekonomi global yang semakin suram. Pinjaman 7 bilion dolar Amerika dari tabung kewangan antarabangsa IMF baru-baru ini memberi sedikit nafas lega. Bagaimanapun pemberian pinjaman itu terhenti separuh jalan selepas Pakistan tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan sepenuhnya langkah penjimatan termasuk menghapuskan subsidi dan menaikkan cukai.
Keadaan itu diburukkan lagi dengan bencana banjir monsun yang menenggelamkan 1/3 negara itu tahun lalu. 16 bilion dolar Amerika diperlukan untuk membina semula kawasan terjejas yang mengambil masa 3 tahun untuk selesai. Bagaimanapun, banyak negara tampil memberi bantuan segera. Emirat Arab Bersatu UAE bersetuju untuk menangguhkan pembayaran pinjaman 2 bilion dolar Amerika dan memberi pinjaman tambahan 1 bilion dolar Amerika. Beberapa buah negara termasuk Arab Saudi, Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan Perancis serta badan kewangan seperti Bank Pembangunan Islam dan Bank Dunia bersetuju menyumbang kira-kira 9 bilion dolar Amerika untuk pembangunan semula Pakistan. Pakistan bagaimanapun memerlukan politik yang stabil serta pengurusan kewangan yang berhemah agar negara dengan 220 juta penduduk itu mampu pulih daripada krisis yang membebankan rakyatnya. Alhamdulillah bertemu kembali. Mengharungi suhu sejuk melampau yang ada kalanya mencecah negatif 5 darjah Celsius dengan hanya berbekalkan kemah yang semakin reput akibat di mamah tahun serta pakaian nipis, itu situasi yang terpaksa dihadapi Palestin, Syria dan Yaman ketika musim sejuk ini. Keadaan itu diburukkan lagi dengan keadaan cuaca sejuk hujan yang mencetuskan banjir. Ia sekaligus menjadi cabaran terbesar buat pelarian yang terjejas akibat konflik tiada kesudahan. Pelarian bukan sekadar berdepan cuaca sejuk yang dingin dan mencucuk hingga ke tulang. Malah beberapa tahun kebelakangan ini, situasi itu diburukkan lagi cuaca hujan yang mencetuskan banjir dan lumpur di kawasan itu. Dalam keadaan itu, mereka tiada apa-apa bekalan dan peralatan sebagai persediaan menghadapi cuaca yang amat sejuk itu. Pengurus Aman Palestin Cawangan Negeri Sembilan Muhammad Isfahmi Muhammad Nordin berkata, setiap keluarga pelarian lazimnya menerima bantuan kotak makanan daripada Badan Kemanusiaan. Melihat kepada situasi yang berlaku di Palestin, Syria dan Yaman, bantuan sekotak makanan ini sangatlah bermakna kepada mereka. Walaupun daripada sudut kecukupan itu dia hanya mampu bertahan lebih kurang dalam 2 minggu, tak sampai pun 3 minggu. Cuma dekat sini yang kita lihat bukanlah soal berapa banyak yang nak kita sumbangkan, berapa nilainya, tetapi sebaik manakah yang mampu kita sumbangkan kepada mereka. Tambah beliau, selain kotak makanan, pelarian juga memerlukan bantuan peralatan musim sejuk seperti pemanas dan kerosin selain bantuan klinikal. Menurutnya, sehingga hari ini Aman Palestin secara konsisten aktif memberikan sokongan kukuh menerusi pelbagai projek dan kempen kebajikan di Palestin, Syria dan Yaman. Pelbagai projek mega wakaf telah dan sedang dilaksanakan Aman Palestin di Syria, Yaman dan Palestin yang akan memberikan sinar baharu buat rakyat serta generasi baharu di sana. Ia termasuk pembinaan semula Masjid Imam Syafi'i, pembinaan pusat pengajian seperti Malaysia Quran School di Gaza, pembinaan sekolah untuk generasi muda di Jarablus, Syria, pembinaan tangki air dan projek Hospital Aman Palestin di Gaza yang dijangka siap sepenuhnya pada penghujung tahun ini. Oleh kerana itu, Aman Palestin ambil inisiatif dengan mana kita terus konsisten memastikan bantuan kepada para pelarian yang berada di Syria, Palestin ataupun Yaman ini sentiasa mendapat bantuan dan sokongan. Bahkan pihak kami di Aman Palestin juga akan memastikan segala bantuan yang kita laksanakan ini sama ada bantuan jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang, seperti pembinaan sekolah, tangki air dan juga bantuan perubatan terus diteruskanlah sehingga dapat menampung keperluan para pelarian di Syria, Palestin dan Yaman. Pihaknya akan memastikan setiap bantuan yang diberikan kepada masyarakat Malaysia ini akan sampai ke kumpulan sasaran di 3 negara berkenaan.
di samping memastikan segala bantuan dapat sampai lebih pantas. Ini kerana Aman Palestin mempunyai rakan kerjasama di Syria, Yaman dan di Palestin. Kerana Aman Palestin sendiri ada cawangan di Gaza, dapat memastikan bantuan mudah sampai kepada penerima. Sumbangan menerusi Aman Palestin boleh disalurkan ke nombor akaun atau imbas kod QR yang tertera. Untuk maklumat lanjut, hubungi nombor, laman web atau laman sosial seperti yang tertera. Sekian Globe Al-Hijrah. Layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan berita antarabangsa dan dunia Islam. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.